Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah kami yang dikasihi Puan Mastura binti Abdul Halim. Kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang pelajar iaitu saya, Nur Syamimi, Anatasha Amira, Ai Julia dan juga Siti Hajar dari kelas AP30 akan membentangkan penghayatan etika dan peradaban terhadap tanggungjawab sosial. Untuk bahagian saya akan membahaskan tentang etika dan peradaban. Konsep etika. Apakah itu etika? Etika berasal daripada perkataan Yunani kuno yang bermaksud kebiasaan, akhlak, kepribadian dan karakter. Bahasa Inggerisnya pula ialah bermaksud moral, akhlak dan tata susila. Manakala bahasa Melayu ialah kepercayaan atau tanggapan terhadap sesuatu perkara semada yang buruk atau baik. Etika menurut Islam adalah berbeza dengan pandangan Barat kerana ia berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Pembahagian etika dibagikan kepada 4 iaitu etika deskriptif, membincangkan tentang sistem moral seseorang, manakala etika normatif menganalisis, mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral sedia ada. Etika meta pula berkaitan dengan perkara gaib. Dan etika gunaan berkaitan dengan kehidupan harian seperti perniagaan, perguruan, perubatan dan lain-lain. Konsep peradaban. Peradaban berkaitan dengan perkembangan manusia seperti kepercayaan, nilai, adat dan tradisi. Konsep peradaban pasca kolonial adalah peradaban yang bercampur dengan Melayu Islam, pribumi, etnik Cina dan India Malaysia. Terdapat 5 pengaruh peradaban iaitu peradaban pribumi ala Melayu, peradaban India di Asia, peradaban Cina di Asia, peradaban Timur Tengah di Asia dan juga peradaban Barat di Tanah Melayu. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai pengenalan tanggungjawab sosial. Menurut Kamus Dewan, tanggungjawab bermaksud kewajipan yang dipikul oleh seseorang atau dengan erti lain, segala yang wajib ditanggung. Manakala sosial pula bermaksud segala perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan perihal masyarakat. Daripada dua perkataan yang berbeza maksud ini, ia bergabung menjadi satu istilah iaitu tanggungjawab sosial yang membawa maksud kewajipan yang harus dipikul oleh satu individu atau kumpulan terhadap masyarakat di sekelilingnya. Ia juga mempunyai istilah lain yang lebih untuk kita faham iaitu tanggungjawab dalam bermasyarakat. Terdapat beberapa bentuk tanggungjawab sosial yang boleh kita laksanakan untuk kita lebih memahami istilah ini dan melatih serta mendidik diri kita untuk lebih bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat. Tanggungjawab sosial yang dibincangkan ini juga lebih dekat dengan aktiviti kemasyarakatan dan huluran bantuan kepada mereka yang memerlukan dalam kalangan masyarakat. Antara bentuk-bentuk tanggungjawab sosial ialah bantuan bencana alam, bantu pendidikan, perkhidmatan, kesihatan, sumbangan kewangan dan banyak lagi. Rakyat Malaysia sering didedahkan dengan bantuan bencana alam kepada masyarakat yang terjejas. Hal ini kerana Malaysia sering dilanda banjir pada setiap tahun dan rakyat Malaysia yang tidak terjejas akan merebut peluang ini untuk menghulurkan bantuan kepada mereka seperti bantuan bahan makanan, pakaian, tenaga dan juga masa mereka dalam membersihkan kawasan-kawasan yang terjejas teruk akibat banjir. Hal ini telah membuktikan bahawa rakyat Malaysia mempunyai tanggungjawab sosial yang baik dalam diri mereka. Untuk bantuan pendidikan ini seringkali dihulurkan kepada pelajar yang kurang berkemampuan untuk meneruskan pelajaran mereka. Antara contoh bantuan pendidikan yang sering diberikan ialah seperti buku-buku latihan, pakaian seragam sekolah, alatan tulis, pinjaman kewangan, beasiswa dan banyak lagi. Seterusnya, bagi perkhidmatan kesihatan, khidmat seperti ini seringkali dilakukan oleh pihak klinik kesihatan, hospital, klinik swasta, persatuan-persatuan kesihatan dan sebagainya. Mereka akan menganjurkan banyak program kesihatan seperti program pemeriksaan jantung, program menderma darah, pencegahan AIDS dan banyak lagi. Program seperti ini dapat memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan rawatan dan juga pencegahan diri mereka daripada penyakit-penyakit bahaya. Akhir sekali iaitu sumbangan makanan. Sumbangan makanan ini boleh kita lihat di kawasan-kawasan gelandangan di bandar besar, di mana terdapat banyak NGO dan juga persatuan yang prihatin terhadap nasib gelandangan ini dan sering turun padang untuk menghulurkan bantuan makanan kepada mereka. Seterusnya, tanggungjawab sosial ini mempunyai kepentingan yang perlu kita ketahui. Antara ia
Tanggungjawab sosial amat penting untuk kita memupuk nilai keprihatinan antara manusia dan manusia dan juga antara manusia dengan haiwan. Selain itu, ia amat penting untuk menjadi teladan dan dicontohi oleh generasi baru supaya kita dapat melahirkan generasi baru yang lebih bertanggungjawab pada masa akan datang. Dan akhir sekali, tanggungjawab sosial amat penting untuk kita mengurangkan kadar jenayah dalam sesebuah negara. Hal ini kerana keprihatinan dan kerisauan masyarakat terhadap keselamatan dan kesusahan orang sekeliling dapat membantu pihak bertanggungjawab seperti polis dalam memberantas jenayah-jenayah yang berlaku. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat. Apakah tanggungjawab sosial sebagai rakyat? Peranannya adalah setiap rakyat haruslah mempunyai prinsip moral yang tinggi seperti nilai peradaban dan nilai kesopanan yang tinggi agar dapat saling menghormati. Selain itu, menegakkan hak asasi manusia, contohnya hak bersuara. Seterusnya, saling bantu-membantu semasa berlakunya bencana alam. Contoh, seperti yang kita dapat lihat iaitu di mana berlakunya banjir, para rakyat bersatu padu bekerjasama untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Seterusnya, menjaga hubungan silaturahim antara satu sama lain ini dapat dilihat melalui rumah terbuka di mana pelbagai kaum datang untuk merayakan sesuatu perayaan dan memahami dan menjiwai falsafah dan ideologi negara. Hal ini penting dan harus ada pada setiap rakyat kerana hal ini akan membuat rakyat rasa bertanggungjawab terhadap keamanan dan kesejahteraan negara. Faktor-faktor menyemai tanggungjawab sosial dalam diri rakyat. Apakah faktor-faktor tersebut? Pertama sekali adalah untuk menjaga keamanan dan nama baik negara. Hal ini kerana Malaysia terkenal sebagai negara yang unik dan mempunyai pelbagai kaum dan bangsa. Namun, dapat hidup bekerjasama dan harmoni. Seterusnya, mengekalkan dan meneruskan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Hal ini kerana silaturahim ini sudah ada dari zaman dulu, oleh itu kita seharusnya mengekalkan silaturahim ini antara pelbagai kaum agar dapat menikmati suasana yang aman dan tenteram serta dapat menghormati kepercayaan dan juga adat Islam lain. Kesannya adalah kesan-kesan tanggungjawab sosial sebagai rakyat ialah dapat mewujudkan rakyat yang berjiwa kemasyarakatan yang dapat hidup dalam keadaan harmoni dan dengan pelbagai kaum sekaligus memupuk sifat menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, dapat menjamin kesejahteraan rakyat dan negara. Rakyat yang bersatu padu dan bekerjasama dapat menjamin keselamatan negara kerana ia dapat mengelakkan rusuhan di antara masyarakat. Akhir sekali, dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai prinsip moral yang tinggi. Hal ini kerana rakyat yang mempunyai moral yang tinggi boleh dijadikan contoh dan teladan sekaligus mempengaruhi orang lain untuk menjadi orang yang lebih baik serta memunculkan rasa hormat terhadap orang lain. Adalah menjadi kewajipan bagi seorang pekerja yang berkhidmat dalam sesebuah organisasi untuk melaksanakan tanggungjawab sosial. Terdapat 6 sifat amanah kepada profesion yang memenuhi tanggungjawab sosial sebagai seorang pekerja, iaitu dengan bersikap jujur, berterus terang, kompetensi, ketekunan, kesetiaan dan juga menyimpan rahsia. Pertama, profesionalisme dalam diri seorang pekerja dapat dilihat melalui sikap jujur. Kejujuran ini membawa maksud mengambil sesuatu dengan mendapat keizinan atau kebenaran daripada klien. Namun, sikap tidak jujur dalam profesion boleh juga berlaku. Misalnya, seorang akaunten didapati menggunakan wang syarikat yang diauditnya tanpa mendapat keizinan yang bertujuan untuk kepentingan sendiri. Seterusnya, sikap berterus terang juga penting bagi menunjukkan adanya sifat amanah dalam diri seorang profesional. Namun, dapat dilihat bahawa seorang profesional mungkin akan memilih untuk tidak berterus terang demi menjaga kebaikan kliennya apabila berhadapan dengan kes-kes tertentu. Sebagai contoh, seorang doktor enggan berterus terang terhadap kliennya yang menghidap penyakit bara kerana risau akan keadaan pesakitnya menjadi lebih kronik. Walau bagaimanapun, hal tersebut tidak wajar dilakukan oleh seorang profesional kerana klien tersebut telah membayar perkhidmatannya dan sebagai seorang doktor, beliau perlu bersikap telus dalam menyampaikan maklumat.
Seperti yang kita dapat lihat, lesen atau tauliah dianugerahkan kepada pekerja yang mahir. Untuk menjadi seorang pekerja yang mahir, seseorang itu perlu menepati kriteria iaitu cekap. Tetapi, masalah tidak kompeten juga boleh berlaku disebabkan seorang profesional melakukan pekerjaan di luar bidang kepakarannya. Selain itu, sikap tekun berkait rapat dengan sikap cekap dalam pekerjaan. Seorang profesional yang cekap tetapi tidak tekun juga akan menyebabkan berlakunya kecuaian dalam mengendalikan tugas. Contohnya, sikap tidak teliti seorang arkitek dalam mereka bentuk bangunan boleh menyebabkan berlaku kecuaian yang mengakibatkan sesuatu projek itu terpaksa ditunda dan banyak kos pembaikan yang perlu ditanggung. Kesetiaan seorang profesional terhadap klien dapat diukur dengan keputusan yang dibuat. Keputusan seorang profesional penting untuk memastikan klien mendapat nasihat dan khidmat yang sepatutnya. Contohnya, kesetiaan seorang doktor diuji apabila berhadapan dengan kes pemindahan buah pinggang yang melibatkan penderma dan penerima buah pinggang tersebut. Doktor yang mengendalikan kes tersebut perlu membuat keputusan yang rasional dengan menjelaskan perkara sebenar dengan berbincang dengan penderma sekiranya terdapat sebarang komplikasi. Akhir sekali, tanggungjawab menyimpan rahsia sangat berat kerana melibatkan privasi klien yang menjadi asas dalam hubungan profesional klien. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian terhadap pendedahan maklumat yang boleh dibuat oleh seorang profesional dalam keadaan tertentu tanpa mendapat keizinan jika ianya bertujuan untuk kebaikan klien. Contohnya, ahli psikologi boleh mendedahkan maklumat pesakit kepada doktor yang merawat pesakit berkenaan agar proses perawatan berlaku dengan lancar. Seterusnya, faktor-faktor yang mendorong kepada pembentukan tanggungjawab sosial sebagai pekerja adalah pengalaman bekerja dan kepimpinan. Jangka masa yang lama melakukan sesuatu pekerjaan membolehkan seorang pekerja menjadi lebih peka dan cekap. Contohnya, pengalaman masa lalu membolehkan seorang profesional lebih peka terhadap kesilapan yang pernah dibuat dan tidak akan mengulangi kesilapan yang sama pada masa hadapan. Seterusnya, dalam konteks sebuah organisasi, elemen kepimpinan ini berkait rapat dengan sistem pengurusan. Menurut Islam, pemilihan pemimpin perlu berpandukan manhaj seperti ciri kekuatan, amanah serta beberapa ciri yang lain seperti ketakwaan, keadilan, ikutan yang baik, kelembutan dan kasihan belas serta akur kepada prinsip pemesyuaratan. Ciri-ciri pemimpin ini penting dalam sebuah organisasi yang menjadi tunjang kepada kesejahteraan semua pekerja. Terdapat kesan-kesan yang dapat diteliti hasil daripada pelaksanaan tanggungjawab sosial oleh para pekerja. Antaranya ialah melahirkan pekerja yang berintegriti dan secara tidak langsung dapat memajukan negara. Dalam konteks pekerjaan, integriti dapat membentuk staf daripada melakukan perkara yang tidak bermoral seperti melakukan vandalisme, mencuri dan sebagainya. Kepimpinan yang cemerlang dalam pengurusan memainkan peranan yang penting untuk mengawal sikap pekerja di tempat kerja. Hal ini kerana integriti juga akan mempengaruhi kejayaan emosi, fizikal, kewangan dan sebagainya yang menjadi faktor kepada pembentukan etika di tempat kerja. Memajukan negara adalah menjadi tanggungjawab semua orang. Tahap kemajuan negara bukan sahaja dapat diukur menerusi keadaan ekonomi dan kemampuan berdaya saing. Malah, aspek integriti dan moral dalam diri masyarakat dan organisasi juga menjadi antara indikator utama. Oleh itu, seorang pekerja yang berintegriti mestilah melaksanakan tanggungjawab sosial yang dituntut agar dapat memajukan negara. Assalamualaikum, saya akan terangkan tentang tanggungjawab sosial korporat. Tanggungjawab sosial korporat atau dikenali sebagai CSR bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial yang merangkumi hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan pekerja, hak pengguna dan sebagainya. Pertama sekali, peranan tanggungjawab sosial korporat menjaga hubungan sesama antara manusia. Ketakwaan kepada Allah akan mewujudkan nilai-nilai akhlak dalam diri individu dalam membentuk kehidupan sosialnya sendiri. Individu yang bertakwa akan memastikan hubungannya dengan Allah sentiasa terpelihara manakala dengan sesama manusia dan juga makhluk Allah yang lain secara keseluruhannya. Perhubungan sesama manusia hendaklah dihiasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam seperti iman, amanah, adil, saling menghormati, baik hati dan bertolak ansur. Syarikat korporat perlu memastikan setiap individu mengamalkan tanggungjawab sosial, terutamanya apabila menguruskan hal-hal perniagaan di mana perlu berhadapan dengan pelbagai sikap manusia. Keadaan ini akan mengelakkan berlakunya konflik,
berkepentingan dalam kalangan anggota masyarakat kerana setiap individu dalam masyarakat mempunyai satu matlamat. Seterusnya ialah menjaga hubungan persaudaraan dan keadilan sosial. Islam adalah program hidup yang sesuai dengan peraturan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah. Prinsip keadilan ini selari dengan prinsip tauhid. Ia juga jelas menjalinkan hubungan sesama manusia berdasarkan konsep persaudaraan dan persamaan. Keadilan dan persaudaraan dalam Islam menekankan bahawa masyarakat harus mengambil berat tentang keperluan asas golongan fakir dan miskin. Konsep keadilan sosial dan persaudaraan ini dapat mengelakkan individu daripada melakukan perkara yang menyusahkan diri sendiri, orang lain dan makhluk Allah yang lain. Konsep ini diperkukuhkan lagi dengan konsep ukhuwah iaitu persaudaraan sesama Islam. Dan akhir sekali ialah kunci dalam falsafah perniagaan. Jika dilihat dari aspek perniagaan, setiap syarikat korporat yang mengamalkan CSR secara asasnya berlandaskan prinsip tauhid kerana ia merupakan kunci kepada falsafah perniagaan Islam yang terkandung dalam hubungan individu dengan Tuhan pencipta alam. Ini kerana perlu diingat bahawa segala yang diperoleh, harta benda, kepakaran, kemampuan, pangkat dan kedudukan serta kekuasaan adalah pemberian sementara Allah kepada setiap individu. Dalam hal ini, kita perlu beringat dalam setiap urusan perniagaan perlu berpangkal kepada prinsip tauhid di mana individu perlu bertanggungjawab untuk mengukuhkan syariat Islam yang memastikan keharmonian dan keamanan di atas muka bumi, memelihara alam sekitar dan mengamalkan sifat mahmudah dalam diri setiap individu. Seterusnya ialah faktor pelaksanaan CSR. Terdapat faktor luaran, dalaman dan lain-lain. Untuk faktor luaran, berdasarkan Wood 19 menyebutkan pelaksanaan CSR berpunca daripada permintaan pihak berkepentingan luaran seperti komuniti, masyarakat dan kerajaan bagi memenuhi tuntutan kebajikan sosial. Sebagai contoh, BIMB turut melaksanakan CSR kerana ingin membantu individu terlibat dengan pelaburan haram seperti riba. Hal ini kerana masyarakat Islam sangat memerlukan sistem pengurusan kewangan yang berlandaskan kepada agama Islam. Faktor dalaman pula berpunca daripada pihak berkepentingan dalaman seperti keperluan moral dan hubungan pekerja. Nilai moral pekerja dapat ditingkatkan melalui aktiviti yang dijalankan. Pekerja akan lebih berminat dengan masyarakat sekeliling dan akan dapat mewujudkan nilai-nilai moral dalam diri individu. Nilai-nilai seperti berterima rasa, kerjasama, memberi pertolongan dan sebagainya boleh diperkukuhkan. Secara tidak langsung, syarikat ini akan dipenuhi dengan individu yang beretika dan mengambil berat tentang individu lain. Untuk faktor lain-lain, menurut Santos 2011, faktor lain adalah seperti mendapatkan kesetiaan pelanggan, perhubungan menjadi baik dengan komuniti, membina hubungan dengan pelanggan dan pemegang saham, juga kepuasan dan motivasi pekerja merupakan faktor yang diambil kira untuk melaksanakan CSR di mana faktor ini secara langsung boleh memberi impak dan kesan yang positif kepada organisasi. Seterusnya ialah kesan pelaksanaan CSR. Mempunyai respon yang positif daripada pengguna terhadap usaha CSR oleh organisasi menghasilkan peningkatan dalam jualan barang dan perkhidmatan. Pelaburan dalam tanggungjawab sosial korporat ini meningkatkan kos dalam perniagaan. Namun terdapat perbincangan yang menyatakan korporat yang mengambil berat mengenai tanggungjawab sosialnya secara relatifnya kurang mengalami masalah pekerja, bahkan pelanggan lebih gemar untuk memilih produk syarikat tersebut berbanding dengan yang lain. Dan akhir sekali ialah usaha-usaha tanggungjawab sosial korporat akan memberi manfaat yang berbalik kepada organisasi itu sendiri dan juga memandu inovasi baru kepada syarikat. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Yang pertama, peranan tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar iaitu menilai, menghargai dan menjaga segala yang berada di sekeliling. Orang yang berakal dan berpengetahuan sudah pasti dapat menilai dan menghargai segala iman Allah SWT di atas muka bumi ini, antaranya iaitu alam sekitar, dan hadir rasa tanggungjawab dalam diri mereka untuk menjaganya dengan baik. Yang kedua, mentadbir dan mengurus alam sekitar. Ianya merupakan tanggungjawab manusia dalam mentadbir dan mengurus alam sekitar yang selari dengan tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Peranan alam sekitar kepada masyarakat antaranya iaitu membekalkan oksigen dan udara yang bersih. Alam sekitar yang bersih dan aman dapat membekalkan oksigen dan udara yang bersih kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Seterusnya, ia juga akan menjamin ekosistem yang baik dan mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan masyarakat apabila mereka tinggal dalam persekitaran yang bersih tanpa sebarang masalah yang timbul. Antara faktor-faktor pemupukan nilai tanggungjawab sosial ialah bertanggungjawab sosial ini dapat mengelakkan kerosakan dan pencemaran alam sekitar apabila masyarakat yang bertanggungjawab ini akan berusaha untuk memelihara dan menjaga alam sekitar dengan baik.
Selain daripada itu, pemupukan nilai tanggungjawab sosial ini juga dapat melahirkan generasi baru yang lebih bertanggungjawab terhadap sesuatu yang berlaku di sekeliling mereka. Akhir sekali ialah kesan pelaksanaan tanggungjawab sosial. Masyarakat yang melaksanakan tanggungjawab sosial ini dengan baik dapat membendung aktiviti yang merosakkan alam sekitar. Hal ini kerana masyarakat seperti ini dapat mendidik dan menjaga kebersihan alam sekitar dan akan rasa bersalah jika mereka mengotori persekitaran mereka kerana ia akan memberikan impak yang baik dan juga buruk dalam kehidupan mereka. Dalam pada itu, pelaksanaan tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat ini akan dapat mencapai tahap kesihatan yang baik dalam masyarakat kerana kebersihan persekitaran yang dijaga dengan tanggungjawab orang sekeliling yang dijamin bersih daripada sebarang kekotoran yang mendatangkan sebarang penyakit. Dalam peradaban Islam, tanggungjawab sosial telah menjadi asas pembinaan tamadun yang kuat dan dibina oleh ahli masyarakat yang memiliki etika yang mantap. Perwatakan yang baik ini diasaskan oleh pemilikan keimanan yang kuat terhadap Tuhannya. Tanggungjawab setiap insan terbahagi kepada 3 perkara penting yang perlu benar-benar difahami, dihayati dan diamalkan, iaitu pertama, tanggungjawab kepada Tuhannya, tanggungjawab kepada dirinya sendiri dan tanggungjawab kepada orang lain serta persekitarannya. Tanggungjawab sosial ini hanya akan berjaya direalisasikan jika setiap orang melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara bersungguh-sungguh dan ikhlas. Etika dan peradaban adalah 2 konsep umum sejagat yang dipilih untuk difahami dalam kertas kerja ini. Kedua-dua konsep ini penting untuk memahami dan menghayati dinamik sesebuah masyarakat. Sebagai kesimpulan, kita dapat mengetahui dan menghayati kepentingan etika dalam menjalani kehidupan seharian, sama ada sebagai individu, rakyat, pekerja dan organisasi. Seterusnya, memahami dan menghayati kepentingan mereka untuk berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan selamat. Selain itu, mempraktikkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi teras kewujudan sebuah masyarakat yang harmonis dan menyedari tentang pentingnya usaha mengekang amalan yang tidak beretika seperti rasuah, salah guna kuasa dan sentiasa menjaga alam sekitar dari pencemaran sebagai faktor penting bagi mewujudkan negara yang sejahtera, selamat dan bahagia.